Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua pelajar. Mungkin ada kelainan sedikit lah tentang aktiviti kita pada hari ini. Pada minggu ini, minggu ke-30 mungkin ada perubahan sedikit. Selama ini tidak pernah nampak cikgu lagi kan selama tempo di rumah. Jadi minggu ini kita buat kelainan sedikit. Cikgu buat video pula. Bila ada video, dengarlah suara cikgu kan. Lama sudah tidak nampak cikgu kan. Okey. Tidak apa, cikgu tidak akan ambil masa lama. Minggu ini kita belajar untuk minggu yang ke-30. Tajuk pembelajaran kita adalah keadaan dan tarik luput ubat-ubatan. Cikgu teruskan. Tajuk ini sama juga macam yang minggu lepas. Kita ada belajar tentang ubat dalam peti pertolongan cemas kan. Ada yang kotak tempat kita simpan ubat tu kan, kalau macam ada masalah, contoh ada luka, ada patah tangan ke apa semua yang memerlukan rawatan segera, itulah kita perlu cari. Peti pertolongan cemas kita sudah belajar. Apa yang ada dalam peti pertolongan cemas? Juga ada ajarkan minggu lepas kan. Kita ada kain apa ini yang dekat kita balut tangan tu, itu kita panggil kain andu. Kain andu bagi tangan yang menghadapi kemalangan, tangan yang patah macam tu. Kemudian apa lagi bahan yang kita belajar tu? Kita belajar tentang ada satu botol yang warna larutan tu. Kita panggil apa tu? Larutan iodin. Larutan iodin tu untuk apa? Untuk kita bersihkan kita punya luka. Kalau ada luka yang kena pisau ke apa kan, itu yang kita tutup lah bubu dia ubat supaya itu kuman tidak masuk pada luka. Jadi kita kena tahulah macam mana kita menggunakan peti pertolongan cemas tu. Sekarang ini tajuk yang masih sama juga dalam keselamatan. Keselamatan. Tetapi kita kena tahu juga dalam peti pertolongan cemas tu ada ubat. Macam cikgu contoh tadi ada larutan iodin kan, yang macam botol tu kan, yang kita bubuh dekat kapas, kemudian kita sapu dekat luka tu kan. Kita kena tahu setiap ubat yang kita gunakan ada tarik luput dia. Ini kita akan belajar pada hari ini. Jadi cikgu harap semua dapat bersedia untuk slide seterusnya. Baik, objektif pembelajaran kita pada hari ini mengenal pasti. Murid akan dapat mengenal pasti keadaan dan tarik luput bahan serta ubat-ubatan dalam kit pertolongan cemas. Jadi bila kita habis belajar ini, kita boleh tahulah macam mana bentuk ubat yang tidak selamat, macam mana kita mau tahu tarik luput ubat-ubat yang kita akan gunakan. Jadi kena berhati-hati sebelum kita menggunakan bahan-bahan ini. Next. Kita tengok gambar tu. Ini gambar apa ni? Dia lambai begini. Gambar ini adalah gambar ubat. Dia sebenarnya ubat ini ada macam-macam bentuk. Ada bentuk macam yang kamu nampak sekarang ni, yang lambai-lambai itu kan. Ada yang bentuk macam cecair, air kan. Bentuk air. Ada yang dalam bentuk biji-biji macam ni. Yang macam ini kapsul lah. Kapsul. Ada yang biji macam bulat-bulat tu kan, banyak macam bentuk. Jadi ubat ini yang kita gunakan semasa kita menghadapi sakit. Sekarang ni cikgu mau tanya, bila masa kita makan ubat? Tahukah bila masa kita makan ubat? Cikgu bagi satu contoh. Kita biasanya kalau kita makan ubat, biasanya kita akan sakit perut. Maksudnya bila kita sakit perut, di sanalah kita cari ubat. Supaya kita mau kasih turun itu sakit. Mungkin salah makan kali kan. Kamu makan makanan yang beges, minuman cola apa semua, lepas itu makan lagi ais krim. Jadi bila bercampur tu perut kita sakit. Jadi caranya macam kita mau turunkan dia ialah makan ubat. Baik, selepas itu selain daripada sakit perut, apa lagi kamu rasa yang kamu akan makan ubat? Bila kamu menghadapi masalah ini, kamu akan makan ubat. Siapa boleh teka? Kita tengok
Satu lagi contoh yang kita akan makan ubat apabila kita demam. Tengok, kesejukan sudah dia. Maksudnya apa? Dia demam selesma. Tengok habis tisu semua tu. Tapi yang herannya tak pandai habis-habis tu tisu. Ini adalah sakit demam. Bila kita demam, kita tidak boleh diam diri. Kita kena makan ubat. Untuk apa makan ubat? Supaya kita dapat turunkan kita punya suhu yang panas di kepala tu. Itu cara dia untuk turunkan. So kita kena pastikan juga kita kena makan ubat. Jangan tidak makan ubat. Ubat tu penting. Okey, selain daripada sakit demam, kamu rasa apa lagi sakit yang memerlukan kamu makan ubat? Siapa tahu? Adakah? Okey, kita tengok Yang ketiga, sakit kepala. Sakit kepala dia. Tengok, sakit kepala pun kadang-kadang kita tidak selesa. Kenapa tidak selesa? Iyalah, macam mana kita mau tengok orang, macam mana kita mau bercakap dengan orang kalau kepala kita pun bingung kan? Jadi caranya apa? Makan ubat. Okey, cikgu mau tanya, ubat apa yang selalunya kita makan kalau sakit kepala? Selalu kalau kamu sakit kepala kan selalu mak bapak bagi ubat. Makan kamu ini. Apa ubat tu? Yang warna putih tu. Selalu kan orang selalu makan. Itu ubat apa? Ubat Panadol. Itu biasa lah itu. Itu ubat Panadol. Mak, pening kepala aku ni, mak. Bapak, pening kepala. Mau makan apa ni? Makan Panadol. Itu yang paling senang, paling mudah untuk turunkan tu sakit kepala itu. Jadi itu ada bila kita makan ubat. Okey, satu lagi. Bagilah cikgu contoh. Sebenarnya banyak contoh yang kita memerlukan kita makan ubat. Tapi ini yang selalu yang biasa kita buat. Apa lagi satu contoh bila kita akan makan ubat? Okey, kita tengok kita contoh yang terakhir lah. Batuk. Aduh, kesian. Batuk sudah kan. Kalau batuk mesti memakan ubat. Jangan pula batuk tidak makan ubat. Nanti makin teruk. Jadi kena jaga-jaga. Cikgu pun kadang-kadang pada batuk juga. Jadi mesti mau makan ubat. Jangan kita biarkan saja. Biasanya kita batuk, kita makan ubat batuk yang bentuk cecair itu kan. Yang selalu kita tuang masuk sido makan begitu. Okey. Jadi bila kita berada di rumah, kadang-kadang kita tidak lari daripada sakit. Jadi kita perlukan ubat. Tetapi ubat yang kita makan itu, adakah betul-betul selamat? Kita mau sembuh, kita mau sehat. Tapi bila kita makan ubat, kita tidak selamat. Itu yang bahaya dia. Jadi sebab itu, kita kena tahu macam mana kita mau menggunakan ubat ini dengan selamat. Okey, ini adalah gambar yang cikgu tunjukkan di sini kan. Okey, daripada gambar-gambar itu kan ada satu yang bermasalah. Apa maksudnya itu? Expired dalam bahasa Inggris. Itu maksudnya ubat yang sudah tidak selamat ataupun sudah tamat tempo. Okey, tidak boleh dimakan. Bahaya kepada kesihatan. Okey, pengambilan ubat yang telah tamat tempo akan membahayakan kesihatan. Betul. Okey, jangan makan ubat yang sudah rosak ataupun yang sudah melebihi daripada tamat tempo dia. Sebab itu bukan membantu kita sehat, ia akan menjatuhkan kita punya kesihatan. Kita akan jadi lebih teruk. Okey, selepas ini cikgu akan tunjuk contoh-contoh lah ubat-ubat yang tidak selamat. Tapi sebelum itu, kita perlu tahu juga ubat ini macam mana kita mau tahu dia selamat. Okey, selalunya kita akan tengok macam ni. Sebelum tu cikgu beritahu dulu bahaya. Ingat, jangan makan ubat yang sudah tamat tempo. Bahaya, boleh menjejaskan kesihatan. Tapi macam mana kita mau tahu ubat itu tidak tamat tempo ataupun belum ataupun sudah? Kita tengok slide yang seterusnya. Okey, kita tengok ini gambar yang cikgu tunjukkan sekarang ni. Cikgu tunjukkan ada satu bentuk, satu contoh ubat yang ada maklumat seperti gambar di bawah ni. Okey. Cikgu mau ajar macam mana untuk membaca ubat tamat tempo. Okey. Penting kita mau tahu macam mana kita mau tahu ubat yang kita makan itu sudah tamat tempo atau belum. Okey. Kita tengok dalam gambar yang ada di depan ni,
setiap ubat yang kita beli ataupun kita makan selalunya mesti ada maklumat ini. Maklumat ini penting yang disediakan oleh pembekal, okey, yang pengeluar kilang tu kan penting sebab kita kena tahu ubat ini boleh dimakan ataupun selamat ataupun tidak selamat. Okey, biasanya maklumat seperti ini dia ada perkataan MFG, okey. Satu MFG, satu lagi EXP. Ini adalah perkataan bahasa Inggeris. Jadi kadang-kadang ubat yang daripada luar negara biasanya dia menggunakan perkataan inilah. Tapi kalau macam ubat yang dikeluarkan daripada Malaysia, dia menggunakan bahasa Melayu. Okey, tapi apa yang cikgu tunjukkan sekarang ini, kalau kita tengok ubat yang ada perkataan EXP ya. Ini yang kena berjaga-jaga. EXP maksudnya tarik luput ataupun dia tarik tamat tempo ubat itu. Okey, jadi kita kena pastikan jangan makan selepas daripada tarik ini. Ini maksudnya bulan 6 2013. Okey. Kalau bulan 6 2013 masih boleh makan lagi lah. Tapi kalau sudah bulan 7, bulan 8, bulan 9 tidak boleh makan, bahaya sudah. Okey, itu tidak selamat. Okey, jadi kena pastikan, kena tahu EXP itu maksudnya apa? EXP itu maksudnya expired ataupun tarik luput. Ini EXP 06 maksudnya bulan Jun 2013. Okey, perkataan MFG pula maksudnya tarik ubat ini dihasilkan oleh pengilang. Okay, kalau kita tengok di sini kan dia dihasilkan pada bulan 6 tahun 2010. Jadi ada lebih kurang beberapa tahun itu untuk kita makan ubat ni untuk keselamatan. Okey, kalau sekarang ini sekarang berapa bulan? Sekarang sudah masuk 30 kan? 30 hari bulan Ogos. Besok hari kemerdekaan kan? Hari kemerdekaan. Jadi 30 Ogos 2021. Bolehkah kita makan ubat ni? Tarik luput dia 2013. Mana boleh? Lama sudah 7 tahun. Bahaya. 7 tahun ke 8 tahun. 7 tahun 8 tahun. Bahaya tu, tidak boleh makan. Bahaya. Okey. Beli yang baru. Senang saja kan? Bila tarik luput, bila tarik dihasilkan. Okey, tarik dihasilkan. Ini MFG, tarik dihasilkan. EXP itu tarik luput. Okey, kita tengok seterusnya. Kuis. Cikgu mau tanya, ada soalan. Ini adalah contoh gambar sejenis ubat. Ini maklumat yang ada pada ubat tu. Soalan yang pertama, bilakah tarik ubat ini dihasilkan? Maksudnya bila dikeluarkan oleh pengilang. Tarik dia dikeluarkan, mula-mula dikeluar. Dia dihasilkan, dikeluarkan daripada kilang kan? Bila tarik ubat ini dihasilkan? Okey. Kalau tengok maklumat di sini kan, ada siapa boleh jawabkah? Okey, kita tengok, kita semak berapa bila tarik dia. Okey, 20 Mei 2010. Okey, ini adalah tarik dia dihasilkan, dikeluarkan daripada kilang. Okey. 20 Mei 2010. Siapa yang dapat jawab tu betul, baguslah. Okey. Kita tengok soalan yang kedua. Bilakah tarik luput ubat ini? Tengok dia berfikir. Apa jawapan? Kamu rasa apa jawapan? Okay, kita tengok jawapan. Okay, 20 Mei 2015. Okay, kita tengok tarik ini, 20 Mei 2015. Okay, ini adalah tarik luput EXP, expiry date. Okay, 20 Mei 2015. Okay, boleh kan? Senang saja ni, bukan susah ni. Senang saja. Semua pun boleh buat ini. Okay. Okay, kita teruskan next berikutnya. Ini ubat yang sudah hancur. Kalau kita tengok ubat macam begini, jangan lagi makan. Janganlah. Sayang Benny membazir, jangan, bahaya. Okay, kita tidak tahu. Sebab mungkin dia sudah tidak selamat. Kenapa? Mungkin sudah terlalu lama. Kadang-kadang kita nampak ubat di atas meja, ubat apa ni? Kalau kita tidak tahu ni, lebih-lebih kalau sudah pecah, jangan dimakan. Kita tidak tahu ubat tu jenis apa, bahaya. Jadi buang. Jangan bagi adik, jangan bagi kucing, jangan bagi anjing, apa semua jangan.
buanglah itu. Okey, tidak selamat terutama kalau ubat yang macam begini yang sudah hancur, tidak selamat, jangan dimakan. Nah, bahaya itu. Nah, ini lagi contoh ubat yang sudah rosak. Nah, tengok mulut dia besar kan. Itu maksudnya bahaya. Jangan makan ubat yang sudah rosak. Maksudnya apa tuh? Okey, kamu tengok gambar di sini. Cuba tengok. Kamu tengok gambar ubat macam ni. Kamu mau makan nggak kalau begini nih? Jadi ubat begini maksudnya yang sudah rosak. Jangan makan benda-benda macam begini. Kalau sudah tahu begini bentuk dia, buanglah. Janganlah makan ni. Janganlah bilang pula membazir. Sebab memang sudah rusak, tidak guna dimakan. Bukan kita sehat, tambah apa? Tambah sakit. Jadi jangan makan ubat yang macam ini. Bahaya. Bahaya. Tengok jangan. Tengok dia bilang terkejut mulut dia. Ni paling teruk lah kalau begini, tidak boleh dimakan sudah. Jadi kena hati-hati. Okey, jelaskan. Okey, kita pergi slide yang seterusnya. Okey. Nah, sekarang ni kita belajar ciri-ciri fizikal ubat tamat tempo. Maksudnya ubat yang kita nampak menggunakan mata, kita tengok benda tu, kita tengok ubat itu tidak macam tidak selamat sudah. Okey, salah satu ciri-ciri dia yang sudah tamat tempo, warna berubah. Okey, contoh ubat. Ubat ni kan dia datang daripada pelbagai warna, ada warna merah, ada warna hijau, biru, putih, semua tu kan. Kalau kita tahu dia sudah warna merah, tiba-tiba kita ambil jadi warna-warni, bahaya. Itu maksudnya warna berubah. Jangan makan, okey? Dia mungkin sudah tidak selamat, mungkin dia sudah teruk. Kadang-kadang kita ada ubat warna biru. Sekali kita tengok, dia jadi warna putih sudah. Bahaya. Itu maksudnya dia sudah tamat tempo. Tidak boleh dimakan, tidak selamat. Bahaya. Okey, yang kedua berbau. Maksudnya bila kita ambil ubat itu kan bau dia sangat kuat. Biasanya ubat ni kalau dia bagus, dia tidak berbau, okey? Sebab dia kering kan, dia kering. Melainkan kalau dia sudah tamat tempo, maksudnya dia sudah rosak, kebiasaannya ubat tu mungkin akan keluar bau yang inilah, bau yang kurang menyenangkan. Jadi itulah, kalau kamu tidak pasti, tanya ibu bapa. Okey, jangan makan ubat ni sembarang, bahaya. Okey, yang ketiga, rasa dia berubah. Okey, cikgu bagi contoh. Kita makan bila kita batuk, kita minum ubat batuk kan yang bentuk cecair tu kan. Sekali kita minum ubat batuk, lain pula rasa dia. Lain rasa coklat. Jangan. Bahaya. Maksudnya rasa dia sudah berubah. Bukan lagi ubat jadi racun. Salah kamu makan sudah. Jadi jangan pergi makan ubat yang sudah berubah rasa dia. Bahaya. Jadi apa-apa pun tanya ibu bapa. Mama, ubat ini boleh makan ke? Kalau mama cakap boleh makan, makanlah. Kalau tidak boleh makan, jangan makan. Tengok rasa dia pun. Kalau sudah lain, jangan makan. Bahaya. Okey, kemudian kapsul atau tablet pecah. Kadang-kadang ubat yang kita beli, kita nampak, kadang-kadang dia pandai pecah kan. Macam tadi cikgu tunjuk tadi contoh. Ubat yang pecah, jangan makan. Sama juga macam sekarang ini. Kita tengok ubat itu sudah rosak. Walaupun dia hancur sedikit, jangan makan. Okey, ambil yang baru punya. Jangan makan yang sudah rosak macam itu. Mungkin dia sudah tamat tempo. Bahaya. Okey. Seterusnya, kapsul pada asalnya keras menjadi lembik dan melekit. Okey, maksudnya kan bila kita pegang, bila kita ambil ubat tu, dia keras. Okey, dia keras. Tapi bila kita lama-lama pegang kan, dia pandai melekit. Maksudnya dia sudah ada cair. Maksudnya dia basah sudah. Ubat macam begini janganlah dimakan. Maksudnya dia sudah tidak selamat juga. Okey, ambillah ubat yang baru. Okey. Kalau dia pandai lembut tu kan, lembek-lembek. Itu jangan makan. Kamu tahu juga itu kan. Okey. Alright. Apa lagi selepas ini? Okey, rumusan. Kau tengok tu, cik kamu tengok tu gambar itu apa tu?
gambar pensel itu. Oh iya, punya suka dia, mau habis sudah. Sampai dia gusuk-gusuk kepala dia kan. Itu gambar Apple pun senyum sudah. Sebab kenapa? Slide yang terakhir sudah gembira sudah dorang. Oke, untuk slide yang terakhir ini, cikgu mau untuk peneguhan kita saja, rumusan. Oke, yang pertama, pengambilan obat yang betul menjamin keselamatan. Maksudnya di sini, bila kita rasa sakit, contoh kita sakit perut, nah janganlah makan obat demam. Salah sudah, sakit perut makan obat sakit perut. Kalau kita batuk, kan batuk, janganlah pula kita minum obat sakit kepala. Nah begitu, salah. Jadi kita kena ambil obat yang betul. Apa sakit kita? Sakit perut makan obat sakit perut. Kalau kita selesma makan obat selesma, ataupun demam makan obat demam. Itu semua. Jadi pastikan obat tu diambil dengan betul. Itu yang pertama. Ingat, jangan salah ambil obat. Oke, yang kedua, elakkan ambil obat tamat tempo. Macam tadi kamu nampak obat tu, kalau tengok dapat tarik luput ya. Oh, ini sudah lepas sudah tarik ini, jangan makan. Elak benda-benda begitu. Tengok, ubat ni pecah. Oh, jangan makan. Itu sudah tamat tempo. Jadi pastikan semua tu kamu kena tahu lah. Tapi better tanya ibu bapa. Selamat ke tidak makan ubat ini? Kalau tidak tahu, kalau sudah tahu tidak perlu tanya lah. Tapi tanya lah, bagus kamu tanya. Tanya dokter kah? Tanya orang apa ini kah, ibu bapa di rumah. Supaya kamu jangan salah ambil ubat. Nanti kamu mau makan ubat sakit kepala, kamu makan pula ubat darah tinggi. Habislah kalau begini, macam mana? Jadi sakit kamu. Okay. Jadi pastikanlah ubat itu penting. Tapi kena pastikan cara macam mana kita mengambil ubat itu betul atau tidak. Oke, cikgu rasa itu yang slide yang terakhir daripada cikgu. Kita tengok ada slide lagi lah. Nah, sudah. Terima kasih. Keep smiling. Tengok mulut dia. Senyum begitu kan. Maksudnya kenapa? Tidak sabar sudah mau keluar. Kelas sudah habis. Tuh dia bilang senyum dia begitu. Jadi terima kasih kerana hadir, dapat tengok video ni, dapat bersama-sama dengan cikgu. Kita belajar tentang ubat-ubatan minggu ini, minggu ke-30. Jadi sebelum kita beredar, cikgu ada sediakan soalan. Soalan itu nanti tolong dijawab. Hantar gambar dengan cikgu lah. Cikgu harap semua pelajar dapat jaga kesihatan, dapat jaga diri. Okey, janganlah selalu keluar rumah. Di rumah sajalah. Kalau ada keluar dari rumah pun, ingatlah satu. Ini satu. Cikgu nak ubah kita itu, kamu tahu itu kan. Ini satu. Yang kedua apa? Yang begini. Ini apa ni? Yang selalu kan kita masuk kelas, asal masuk kelas mesti cicit air sapu. Apa ini? Okey. Lepas itu yang ketiga, pastikan ada penjarakan. Jauh-jauh, jangan terlampau dekat. Bahaya sebab penyakit sekarang ini tidak pandai berhenti. Semakin hari semakin naik kes. Jadi cikgu harap semua murid dapat jaga diri, jaga kesihatan. Cikgu harap kita dapat jumpa lagi minggu depan untuk teruskan pembelajaran kita pada sesi berikutnya. Jadi untuk itu, cikgu rasa itu saja untuk hari ini. Terima kasih dapat hadir sekali lagi dan kita jumpa lagi minggu depan. Bye.